Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian bulanan kita, pembacaan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mudah-mudahan mendapat kebaikan dan juga keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kita sambung semula pada malam ini hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نعم. رواه مسلم. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yaitulah Sayyiduna Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah adalah di antara sahabat besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, ulama mengatakan Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah lahir 16 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Makna dia ketika mana Rasulullah hijrah ke Madinah, umur Jabir bin Abdillah sekitar 16 tahun dan sekitar 16 tahun, dan beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang seterusnya, Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau dan ayah beliau di antara sahabat Nabi. Dia pun sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi.
Ayah dia nama Abdullah bin Amru bin Hiran. Abdullah bin Amru bin Hiran radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Satu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah hal keadaan ayah saya, yang mana ayah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah syahid di dalam peperangan Uhud. Ayah dia syahid dalam perang Badar. Bila mana ayah dia syahid dalam perang Badar, Jabir bin Abdullah dia nak tahu bagaimanakah hal keadaan ayah dia selepas daripada mati syahid, apa yang bapa dia dapat. Kisah ni diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bila mana ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaan ayah dia, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, ayah kamu sedang diberikan ataupun sedang mengecapi nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah kamu dia duk minta ke Allah kalau boleh nak bagi periuk dia sat. Maksudnya ayah kamu berada di alam barzakh, dia duk minta ke Allah, wahai Tuhan, kalau boleh bagi peluang sat ke aku hidup sah saja atas muka bumi, aku nak habaq dekat kawan-kawan yang tak mati syahid lagi, kat kawan-kawan haduk masih hidup lagi kena mati syahid macam aku juga. Kena mati syahid macam aku. Pasal apa? Pasal aku dah rasa dah benda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan ayah dia ni, maka turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul 'azim. Bila Jabir bin Abdullah dia tanya keadaan pak dia ni mati ke lagu mana ke, maka turunlah ayat Allah Taala ni, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati, tetapi mereka diberikan rezeki, yakni diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kamu saja yang tak tahu, kamu saja yang tak rasa, melainkan mereka saja yang rasa. Bila mana diceritakan hal keadaan ayahnya, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dia berasa lega, dia merasa puas hati pasal Nabi bagi jawapan yang tepat, Nabi bagi jawapan yang ada dalil daripada Quran, yakni daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebutkan oleh ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'id wa Tahsilil Ilm, karangan Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Dan saya yakin, saya rasa pernah sebut dah di masjid ni, tak apa masjid lain. Jabir bin Abdullah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Dia duduk di Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Jabir, sesungguhnya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dengar satu hadis ketika hayat Rasulullah, dia hafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya Jabir bin Abdullah, wahai sahabat, di mana lelaki yang kamu maksudkan, yang kamu kata dia hafal hadis Nabi itu, dia duduk tang mana lah ni? Maka dijawab oleh sahabat ini, dia duduk di sekian-sekian tempat. Maka dalam riwayat tersebut kata Jabir bin Abdullah, fashtaraitu ba'ira fashadattu rihlati,
Dan bila mana aku dengar sahabat ni bagi tahu yang seorang ni hafal hadis Nabi, tindakan aku yang pertama fashtaraitu ba'ira, aku pun beli haiwan tunggangan. Mungkin dia beli kuda, mungkin dia beli unta, haiwan tunggangan lah. Fashadattu fi rihlati, dan aku bersusah payah, dan yakni lepas aku beli haiwan tunggangan, aku pun siap-siap barang, siap pakaian, makanan dan sebagainya. Fashadattu fi rihlati, maka aku pun memulakan permusafiran aku. Yang permusafiran itu dia fashadattu, menyebabkan apa? Jadi payah, permusafiran yang jauh, permusafiran yang sukar, dalam keadaan berjalan di tengah padang pasir yang tak tahu apa lagi nak main, maka aku pergi juga. Maka ketika itu kata Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, aku pun sampai di bumi Syam. Syam ni Jordan, Palestin, Syria lah. Nah, kalau dah ni kita kata Syria. Aku sampai di Syam dan faqultu lil bawwab, dan aku berkata kepada tukang yang menjaga pintu, al-bawwab, pak gad hak jaga pintu tu lah. Baik, pak gad hak jaga pintu, pasal apa dia pergi tanya, dia pergi habaq kat pak gad hak jaga pintu tu? Kerana lelaki yang dia duk cari itu rumah dia ada pak gad. Sebelum nak masuk rumah kena rumah dengan pak gad tu. Barangkali sahabat ini orang yang kaya, orang yang besar di bumi Syam. Faqultu lil bawwab, aku pun bila sampai depan rumah dia, aku pun habaq dekat pak gad dia, habaq kat dia. Jabir duduk depan rumah dia, Jabir duduk depan pintu rumah dia, habaq kat tuan hang. Maka pak gad ni pun masuk dalam rumah, pergi bagi tahu, wahai Jabir, wahai tuan, sesungguhnya ada seorang lelaki namanya Jabir duduk depan rumah tuan, duduk depan pagar tuan. Maka kata sahabat ini, adakah Ibnu Abdillah itu, adakah itu anak kepada Abdullah, yakni adakah itu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu? Maka jawab pak gad ni, dia kata na'am, Jabir bin Abdillah, itu Jabir bin Abdillah duduk depan rumah tuan. Siapa lelaki ini tuan-tuan? Yang dimaksudkan nama dia Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sahabat yang dia main cari ni nama dia Abdullah bin Unais, duduk di Syam. Lepas Nabi wafat, dia pergi duduk di Syam, merantau menyebarkan dakwah. Bila sampai depan Jabir bin Abdullah ni, dua orang sahabat ni bertemu. Maka kata Jabir bin Abdullah, dia kata sami'atu, aku dengar bahawasanya kamu menghafaz satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku terus mai sini daripada Madinah, aku beli haiwan tunggangan, siap barang-barang, aku mai sini. Dalam tempoh perjalanan sehala 1 bulan perjalanan, sebulan perjalanan daripada Madinah pergi ke Syam naik haiwan tunggangan. Pasal apa aku sanggup buat? Fakhashitu an amuta aw tamuta qabla sami'atul hadis ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Jabir, fakhashitu an amuta aw tamuta, aku buat benda lagu ni sebab aku takut sama ada nanti aku dulu mati ataupun hang dulu mati, menyebabkan aku tak boleh dengar, tak boleh hafal hadis yang ada kat hang. Kalau hang mati, hang tak boleh nak hafal hadis yang hafal kat aku. Sebab itulah aku main juga, walaupun sebulan perjalanan aku main juga, pasal nak boleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya sesungguhnya manusia akan dihimpunkan pada hari akhirat dalam keadaan bertelanjang dan dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Bila mana didengar oleh Jabir bin Abdullah hadis tersebut, dia pun hafal. Lepas hafal, ma'assalamah wa ilal liqa, bye-bye, balik semula ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Sebulan pi ambil satu hadis, hafal,
lepas tu balik sebulan pula perjalanan, 2 bulan perjalanan pergi dan balik dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang merupakan sahabat besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah wafat tahun 78 Hijrah ketika usia 94 tahun. Tahun 78 Hijrah ketika usia 94 tahun. Tun Dr. Mahathir tua lagi, 97 berapa? 4 tahun lagi champion. Jadi ini ni'man umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada Abi Abdullah kita sebut dah dia panggil kunyah. Kunyah ni gelaran. Kunyah dimulai dengan Abu, Ummu, Ammu, dinamakan kunyah. Laqab dinisbahkan kepada keturunan dia Al-Banjari, dinisbahkan kepada pekerjaan dia Al-Khayyat, tukang jahit, Al-Haddad, tukang besi, nisbah kepada mazhab dia Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hanafi, Al-Hambali, nisbah pada mazhab dia, ataupun nisbah pada negeri kelahiran dia Al-Qadahi, Al-Binanji, As-Salanjuri dan sebagainya, ataupun nisbah kepada tempat pengajian dia. Apa dia? Contoh dia mengaji di Mesir, Al-Misri, Al-Azhari, Al-Hadrami, Al-Yamani dan sebagainya. Itu dia bagi laqab, gelaran nisbah kepada tempat lahir dan sebagainya. Kunyah dimulai dengan Abu, Ummu, Ammu dan seterusnya lah. Baik. Jadi kunyah dia adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Dia punya laqab dia Al-Ansari. Dia orang Ansar. Orang Ansar yang asalnya adalah daripada Madinah Al-Munawwarah. Al-Ansar diambil daripada kalimah nasrun, yakni pertolongan. Al-Ansar mereka yang menolong. Tolong siapa? Tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong para sahabat daripada kalangan muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki. Siapa lelaki di sini? Wallahu a'lam. Lelaki yang tidak disebut nama dia di sini. Seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala dan bertanya. Baik, di sini nak ajak kepada kita, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua permasalahan tentang agama akan ditanya terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak diajarkan dalam hadis ni? Nak ajak kat kita bahawasanya setiap permasalahan yang kita lalui perlu ditanya kepada ahli dalam bidang tersebut. Perlu ditanya kepada ahli dalam bidang tersebut. Kalau permasalahan ilmu faraid, pembahagian harta pusaka, maka kena tanya kepada guru yang memang bidang dia dalam ilmu faraid. Antaranya Al-Fadhil Ustaz Fauzi Tahir misalnya, itu kepakaran dia dalam ilmu faraid. Kalau masalah kita dalam fiqh misalnya, dalam fiqh pula tak semua orang dia mahir belaka dalam bab fiqh. Ada tok guru hak mahir semua bab, tetapi bila main bab haji ni dia tak apa nak faqih sangat. Bukan dia tak arti, dia erti, tapi dia tak apa nak menjadi rujukan sangat dalam bidang fiqh, dalam bidang haji, dalam bidang umrah. Maka ditanya kepada pembimbing haji, pembimbing umrah yang diiktiraf keilmuan dia dalam bidang tersebut. Tanyalah bab tu. Sekiranya ada masalah dalam bab tauhid, tanya tok guru yang duk ngajak bab tauhid. Nah, ustaz-ustaz hak ngaji pondok lama-lama ngaji dekat 3-4 tahun celuk tak jadi. Ngaji pun tak ada habis pun. Apa tu dah abang kata ngaji pondok kena dia 3 bulan ya. Dah, dia mengaji harfun ila harfin, satu huruf ke satu huruf. Dia mengaji kitab Misbahul Munir, dia mengaji
dia mengaji kitab Baqaratul Amani, dia mengaji kitab-kitab turas hak lama, dak pun kitab-kitab turas yang dimodernkan dalam bahasa Arab. Tanya kepada ahli dia, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ketahui, orang yang ahli, orang yang pakar, sekiranya in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu dua. Yang ketiga, nak ajak apa kat kita tuan-tuan? Nak ajak kepada kita, terutamanya para asatizah, ustaz lah. Nah, bila mana orang tanya satu-satu masalah yang tak tahu, habaq tak tahu. Ni amanah dalam ilmu. Bila orang tanya, ustaz apa sekian-sekian hukum, saya tak apa faham lah, hukum boleh ke tak boleh? Wallahu a'lam, saya tak tahu, tanya pada guru yang tahu. Selesai masalah. Nah, jangan semua benda dia nak ulah. Dia mengaji bab syariah, dia khususam dalam ijazah sarjana muda syariah, tapi nak pergi bicara bab falsafah Yunani, tak kena. Hang kena masuk bidang dia lah, bidang kuliah usuluddin, qismul aqidah wal falsafah. Mengajilah bab tu. Nah, dia mengaji usuluddin, duk pergi syarah bab usul fiqh pula ke orang. Tak boleh. Dia kena mengaji bab tu dulu, barulah dia pergi cerita ke orang. Kerana apa? Akhir zaman ni semua nak buat palata. Dia hebat sikit, dia masyhur sikit, masuk televisyen dan sebagainya, semua benda nak ulah dia reti belaka. Dia reti belaka. Dak, ilmu Allah Taala ni luas. Apatah lagi bila melibatkan hukum hakam, perlu diteliti, perlu disemak semula, perlu dimuktamadkan daripada orang yang memang kepakaran dia dalam bidang tersebut. Jangan duk semua benda nak ulah. Hak nu nak ulah, hak ni nak ulah, hak nu nak ulah. Tanya ustaz mengaji mana? Saya dulu mengaji pondok 2 bulan, tok guru halau, lepas tu pergi mengaji taklim. Semua celuk. Apa tu duk habaq kata alim. Tak kenal langsung. Sebab itu kena ada amanah dalam nuntut ilmu. Bahkan ini juga di antara kepentingan kita bertalaqi daripada guru. Mengaji dengan guru yang betul-betul dalam bidang dia. Mengaji hadis, guru bidang hadis. Mengaji fiqh, guru bidang fiqh. Mengaji tasawuf, guru bidang tasawuf. Hukum tasawuf tak boleh campur dengan hukum fiqh, lingkup jahanam habis orang. Orang yang memang tenggelam dalam ilmu tasawuf, dia akan nampak dosa kecil tu ibarat macam dosa besar. Ni orang dalam ilmu tasawuf. Dan tak boleh dimasukkan ilmu tasawuf ataupun hukum ilmu tasawuf masuk dalam hukum fiqh. Tak boleh. Kalau macam tu tuan-tuan, dia bercanggah. Tak boleh. Orang dalam ilmu tasawuf, bagi dia kalau hati ni tak ingat ke Allah, bagi dia syirik dah, bagi dia. Tapi adakah syirik yang betul-betul keluar Islam? Tak. Bagi dia ni kira dia tak ingat ke Allah, bukan hamba Allah. Ni ilmu tasawuf. Tapi kalau kita duk pergi habaq kat kawan, tak sah ni kawan duk main mengadu kat kita ni, tak sah ni aku telu apa rakaat tah mayang hang syirik dah ni. Mapuh kawan tu. Pening kepala dia. Pasal apa? Pasal cakap tak kena tempat. Dia lupa dalam ilmu fiqh, lupa rakaat. Nak kena jadi syirik ke? Tak jadi syirik lah. Mu tambah rakaat sajalah. Ataupun ada benda yang terlupa, tertinggal dan sebagainya, sujud sahwi sudah, tak jadi masalah. Tapi bila dicampur adukkan antara tasawuf masuk pergi tang fiqh, akhirnya selaru masyarakat. Kerana apa? Kerana dia yang tukang cakap, dia mengaji tak dengan, bukan dengan guru yang ahli dalam bidang tersebut. Jadi kena talaqi, musyafahah, baca depan guru satu. Tak faham ibarat, guru akan terang, guru akan syarah supaya hak kita dok rasa betul, sebenarnya benda tu tak betul. Ini ilmu dalam kita bertalaqi, dia panggil ilmu kasbi, kena cari. Ilmu ni dia kena cari. Maka lelaki ini mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki mai, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia kata apa? Ara'aita, apa pandangan kamu wahai Rasulullah?
Dia minta pandangan Nabi SAW. Dua. Yang kedua, nak ajak dalam hadis ni apa dia? Ada apa-apa permasalahan, minta pandangan daripada orang yang pakar dalam bidang tu. Ada orang dia nak cerai, dia mai tanya saya, Ustaz, saya ni dengan bini saya sekian-sekian dah. Saya kata, awak lah, nak cerai pun mai cari aku, nak menikah lebih pun mai cari aku. Saya pun tak tahu apa-apa. Sebab muka saya ni muka macam duk urus orang menikah kalau ke mana kan? Tak apalah dia mai tanya. Dia kata, Ustaz, saya dengan bini saya ni duk berapa lama dah kami tak tidur, udang. Saya nak tanyalah pandangan Ustaz macam mana. Saya pun tanya, abang umur berapa? Saya ni umur 49. Umur dia 49. Setengah umur dia kita dah. Bayar anak dia ya. Saya kata, lah ni lagu ni lah bang. Saya bagi nombor telefon Ustaz sekian. Abang pergi tanya lah Ustaz ni. Dia lagi pakar bidang ni. Duk tak? Orang lembat telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz Aiman Sobri ke? Ya. Saya dengar Ustaz diurus untuk nikah 2-3, betul ke? Allahu Akbar. Saya kata, apa pasal lah main kat aku semua. Kebetulan hak angkat tu saya. Kalau bini saya angkat, agak-agak lagu nak terangkat saya malam tu. Nah, saya ada dengar Ustaz diurus nak nikah 2-3, betul ke? Saya kata, saya tak pernah buat urusan nikah 2-3, abang jangan buat pasal. Ayah saya, dia nikah 2-3. Tapi dia tak buat urusan hak tu. Oh, dia silap orang. Dia kata, mungkin Ustaz Aiman lain kot. Mujur pi. Bukannya takut nak nikah, hormat. Tu tak ya? Dia renyih apa? Takut. Bukan dia hormat. Takut. Itu cerita dia. Tu maklum belakang tu. Tengok dia duduk sanak di dinding tu. Sedih dia keluar kita sanak terus di dinding. Tak bangun-bangun dah. Ini hebat orang perempuan. Maka laki ni mai tanya Nabi, ara'aita, apakah pandangan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitul maktubat, apa pandangan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya aku mengerjakan idza shallaitul maktubat, aku sembahyang al-maktubat, yakni sembahyang yang diperintahkan, sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumtu Ramadana, dan aku berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak buat apa yang Allah Ta'ala tak bagi. Aku mengharamkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam azid ala dhalika syai'a, dan aku tak tambah dah hal lain. Aku buat hak wajib saja. Sembahyang 5 waktu, puasa dan aku menghalalkan apa yang diharamkan, aku mengharamkan apa yang diharamkan. Hal yang halal, yang haram, aku buat hal ni saja. Walam azid ala dhalika syai'a, aku tak buat dah benda lain. Kira buat hak tu saja. Adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, na'am. Nabi kata, kalau hang sembahyang, kalau hang puasa, hang halalkan apa yang dihalalkan, hang haramkan apa yang diharamkan, kamu akan diberikan syurga, dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Mai pula soalan. Dia kata, Ustaz, pasal apa laki ni dia tak tambah lagi 2? Yang ke seterusnya, pasal apa dia tak habaq zakat, dan pasal apa dia tak habaq haji? Patutnya kena habaq lah tu. Adakah membawa erti kalau kami tak buat keluar zakat, kami tak pergi buat haji, walaupun berkemampuan, kami pun boleh masuk syurga? Ada main soalan apa tu? Maka para ulama mengatakan bahawasanya ketika mana lelaki ini bertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu tersebut belum lagi difardukan kewajipan mengeluarkan zakat,
dan belum lagi difardukan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji di Baitillahil Haram. Satu pandangan. Pandangan yang kedua, ulama mengatakan kebarangkalian lelaki ini seorang yang fakir miskin. Bila dia fakir, dia tak termasuk dalam golongan hak kena bawa keluar zakat, bahkan dia termasuk dalam asnaf hak boleh terima zakat. Faham tak? Maka dia tanya benda hak tiga hak dia boleh buat ke nak? Ke hang miskin, ke hang kaya, ke semayang tetap kena semayang. Tak ada orang kaya wajib semayang, hak miskin tak wajib semayang. Tak, semayang semua golongan wajib semayang. Puasa, hang kaya, hang miskin wajib semayang, wajib puasa. Tak ada pengecualian, melainkan ada kemudaratan ataupun keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, dia tak puasa. Hak tu bab lain. Tapi hakikat asal hukum berpuasa semua wajib puasa. Dua. Yang ketiga, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Ini tidak ada pengecualian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hang ustaz pun sama, hang bukan ustaz pun sama, hang masuk ilmu tasawuf hang sama, hang tak masuk ilmu tasawuf pun sama. Maka di sini nak bagi tahu kepada kita, ada golongan manusia yang mengatakan bila mana kita sudah tenggelam dalam ilmu tasawuf, maka sudah tidak ada lagi sembahyang bagi kita. Tak ada. Cukup sekadar Allah, 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 Allah. Tak payah sembahyang. Cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari 10,000 kali. Ada, tak payah sembahyang dah. Zikir menggantikan sembahyang. Tak ada. Maka hadis ini menjawab juga bahawasanya sembahyang, puasa, benda yang dihalalkan oleh Allah, benda yang diharamkan oleh Allah, tidak ada pengecualian. Semua umat Nabi Muhammad yang beriman, yang Islam, kena buat benda ni, tidak ada pengecualian. Sebab ada juga golongan-golongan yang sesat yang mengatakan tak payah sembahyang. Pasal apa tak payah sembahyang? Kita dah duduk maqam fana dah. Satu. Yang kedua, kita tak payah sembahyang. Kalau sembahyang pun bukan nampak Allah Ta'ala. Pula dah. Nah, ni belah pining enggak Belah pining jugalah geng-geng ni kan. Kita tak payah sembahyang, kita tak payah hang sembahyang bukan hang nampak Tuhan pun, buat apa hang sembahyang? Sia-sia ya. Nah, hang sembahyang pun bukan hang nampak Tuhan pun, sia-sia tak payah sembahyang, baik tak payah sembahyang. Hang zikir lagi bagus, dapat agak pahala daripada buat benda hak kita pun tak nampak benda tu. Maka di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita, tidak ada pengecualian dalam halal haram puasa dan juga sembahyang. Semua orang yang beriman wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama lelaki ni tak kata zakat dan haji, kerana yang pertama ulama kata waktu dia tanya, tahun yang dia tanya, tidak difardukan lagi kewajipan zakat dan tidak difardukan lagi kewajipan haji. Satu. Yang kedua, kerana kebarangkalian lelaki yang bertanya ini dia tidak termasuk dalam golongan yang diperintahkan Allah bawa keluar zakat dan juga mengerjakan ibadah haji di Baitillahil Haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa pengajaran dia dalam hadis ini tuan-tuan? Pengajaran dia antaranya disebutkan dalam kitab Al-Wafi, mengatakan bahawasanya pengajarannya apa? Lelaki ini dia mai tanya Nabi SAW dalam keadaan dia memang berazam dan beriltizam akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar kemampuan yang dia boleh buat. Dia boleh sembahyang, dia sembahyang. Dia boleh puasa, dia puasa. Dia boleh tinggal benda haram, dia tinggal. Dia boleh buat benda yang diperintahkan Allah, dia buat. Maka dia beriltizam dengan benda hak dia boleh buat. Perkemas sungguh-sungguh apa hak dia mampu buat. Dan dia nak ajar juga kat kita, jangan kamu duk rebut benda hak kamu tak mampu nak buat. Jangan duk pulun dengan benda hak tak mampu, kamu tinggal benda hak kamu mampu buat. Sebab itu semua amal ibadah yang kita buat ni semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala hakikat dia. Tak ada atas diri kita, semua hakikat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, qudrah, iradah. Nah, qudrah, iradah yakni kekuasaan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ibarat apa? Ibarat benda yang Allah Taala bergerak saja. Kita ni ibarat mainan lah. Hakikat yang menggerakkan kita Allah Taala. Kita ni hanya apa? Hanya peralatan, pekakeh saja nak bagi benda tu jadi saja. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan waktu Tok Bilal bang. Bang ke jalan terus? Jalan terus no? Jalan terus. Tok Bilal bang. Bila Tok Bilal bang, awal-awal dia sebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mai dah. Hayya 'alas hayya 'alas salah. Tidak ada apa? Kita tak jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dak, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Hayya 'alal falah. La quwwata illa billah. Baik. Allah nak ajak apa? 5 kali Tok Bilal bang tu dia nak ajak kita lah tu. Dia nak ajak apa? Bila mai tang sembahyang, hayya 'alas salah, bahasa pajak song kata, "Oi, mai sembahyang." Bahasa gitu lah. Tapi jangan duk tukang pula subuh itu boleh. Pi tukang pula lagi payah kota. Siapa ajak? Ustaz malam ajak kan? Jangan. "Oi, mai sembahyang." Orang beriman, malah sembahyang, tunailah sembahyang. Waktu tu kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kuasa, tiada daya melainkan kekuasaan dan keupayaan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dalam hikmah pensyariatan azan tu Allah nak ajak kita, kalau semayang hang takkan boleh semayang, walaupun hang kuat, walaupun hang muda, walaupun hang kaya, walaupun rumah hang tepi pagar masjid, walaupun rumah hang bukan kata dalam pagar masjid, atas saf tu imam tu rumah hang, Allah Ta'ala kata tak boleh semayang, hang tak boleh semayang lah. Tu ya. Malam ni berapa ramai orang pajak song, qaryah pajak song. Kat tangan kau. Tak payah angkat tangan lah. Lagi orang boleh bilang pula. Agak-agak lah. Ramai ni ke penduduk qaryah pajak song. Maklum. Banyak ni ya maklum. Muslimat pajak song memang banyak ni saja ke? Kau balik tak pi haji tu tak balik main lagi. Tinggal banyak ni ya. Berapa ramai Allah Ta'ala pilih boleh main semayang, boleh main mengaji, tak kira lah waktu bila pun dia boleh main masjid. Tak semua Allah Ta'ala pilih. Kerana apa? La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mu nak semayang, mu nak beribadah apa pun, hatta mu nak pergi buka pilih ayat yang sejuk ayat dia tu, kalau hang tak ada kekuatan daripada Allah, hang nak buka pilih ayat pun hang tak boleh buka. Pasal apa? Allah tak bagi kat dia.
Tapi Nabi sebut dalam hadis antara golongan yang akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah, iaitulah isbaghul wudu fil makarih. Orang yang boleh menyempurnakan wudu dia fil makarih, ketika mana waktu-waktu yang dia benci, antaranya waktu sejuk, waktu pagi payah nak makin tidur, waktu tu dia boleh mangkit Allahu Akbar 2 rakaat sebelum subuh. Siapa mampu melainkan Allah Ta'ala yang bagi. Tekah-tekah kita pun selejak. Nah, tu tak ada mangkit subuh tu, tekah-tekah kita pun selejak. Allahu Akbar. Mai sembahyang ibadah, Allah ajak kita apa-apa ibadah aku hak bagi, aku tak bagi hang tak boleh buatnya. Dan Allah nak ajak kita boleh beribadah ni bukan nanti kuat, tak kuat pun boleh beribadah. Satu orang maklum di Ipoh ni, sahabat saya cerita, Ustaz Izzul Akmal. Maklum ni duduk di pondok di Ipoh no. Duduk seorang dia lah, laki dia meninggal dah, dia pun tak menikah. Ni hebat orang perempuan. No, suami dia mati puluh tahun dah tak menikah. Ni orang perempuan hebat sungguh, maklum di belakang tapi tak tahu lah. Kan? Tak tahu lah. Nah, kalau orang lelaki jangan tak boleh percaya hak main malam ni, tak boleh, termasuk hak cakap ni pula. Kan, kata orang lelaki ni, tembang pilah kemas tak mana pun dia akan main juga. Ada satu orang maklum ni duduk di Ipoh no, duduk di pondok. Sahabat saya ni pun tanyalah dia, maklum amalan maklum apa dia kata amalan tak banyak Ustaz. Oh, duduk di pondok ni antaranya boleh sembahyang berjamaah 5 waktu cukup dengan kawan-kawan. Umur 80 tahun lebih lah. Umur 80 tahun lebih, adat kata ni 20 tahun duduk dalam kubur dah. Adat kata 60 tahun tu selamat jalan lah. Tapi Allah bagi panjang umur, kuat. Sembahyang 5 waktu. Lepas tu mengaji di pondok apa semualah. Yang kedua dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala bagi kekuatan kamalung ni, dia nak habak kata tak semesti tua tak boleh buat, tak mesti muda boleh buat. 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Ni Power Rangers mana bagi kuasa kat dia ni? Bukan Power Rangers. Allah Ta'ala bagi kekuatan kat dia. 3 hari khatam Quran. Baca. Baca pun tuan-tuan, kalau tak boleh ni, juzuk tu pun dia menguak sampai boya lapang. Wah, satu macamnya. Baca lam yakunil ladzina kafaru tu ya Rabbi Ta'ala. Panjang tak tanggalah. Tambah mayang subuh tu Imam tarik lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dia kata bui panjang lagi ni, habis ni. Allahu Akbar. Lam yakunil ladzina, maklum ni baca sehari 10 juzuk, 3 hari 30 juzuk khatam Quran. Ni siapa yang bagi ni? Allah lah bagi kat dia. Allah yang bagi kat dia. Umur 80, 3 hari sekali khatam Quran. Kita hak umur 20 nak boleh mengulang Quran sejuzuk sehari pun, ya Allah, macam gunung jerai duduk atas kepala punya berat nak baca. Tapi dia Allah bagi kat dia. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum dia masuk penjara, anak dia sebut, bapa aku semayang sunat tiap-tiap malam tidak pernah kurang 300 rakaat. Dia pun 24 jam lagu kita juga. Bukannya zaman Nabi 48 jam, zaman kita 20 jam. 24 jam tak? Sama 24 jam. Imam Ahmad satu malam 300 rakaat tak pernah kurang sembahyang sunat dia. Dia kata betul ke cerita mohong, kami duduk mayang tarawih satu malam pun 23 rakaat pun tengah dekat pukul 11 baru habis tu 20. Cerita dia apa? Hang tak rasa, hang tak tahu. Tu cerita dia. Tak kena kat kita, tak tahulah. Tak kena kat kita, tak tahu. Sebab tu ada nikmat hak boleh orang rasa dan ada nikmat yang orang tak boleh rasa. Nikmat apa boleh rasa maklum? Makan nasi sedap. Kita habaq ni pi kedai Cik Abang tu, dia punya gulai kengnya gulai dia. Kita pi boleh rasa. Boleh rasa.
Tapi kalau kita tengok orang tu, dia boleh baca Quran, dia boleh semayang sunat qabliyah ba'diyah, sehari semayang sunat lepas wuduk dan sebagainya, dia boleh habaq kat kita, aku ni, dia kata, berasa seronok boleh mayang qabliyah ba'diyah, aku kalau tinggal tu berasa tak tenang hari tu. Kita boleh rasa tak tuan-tuan lagu tu? Tak boleh rasa, melainkan Allah bagi kita rasa, baru kita yakin kata benda tu sedap. Nah, begitulah hal keadaan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu malam 300 rakaat tak kurang. Ni satu nikmat. Yang kedua, berkat masa mereka hidup ni apa? Allah bagi, walaupun masa 24 jam, amal ibadah boleh buat banyak. Ni tanda hidup berkat. Yang kedua, Imam Ahmad bila dia masuk penjara, dia kena pukul, dia kena zalim dalam penjara, keluar pada penjara, kata anak Imam Ahmad, walaupun bapa aku keluar penjara uzur, tak sihat macam sebelum ni, sembahyang sunat malam tak pernah kurang 100 rakaat. Tu dia kita apa sama kalau kena katok dalam penjara, keluar-keluar tu silap-silap bukan kata 100 hak 5 waktu tu pun qada satu waktu ya. Pakai jamak terus ya. Ni siapa ni? Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kekuatan Allah bagi luar biasa. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ni kita Arba'in Nawawi disebutkan Al-Imam Nawawi dia khatam kitab Al-Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi sebanyak 400 kali khatam. Berapa ratus? 400 kali khatam dia baca kitab Al-Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi. Bila dia khatam, dia buat apa tuan-tuan? Dia buat Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi, dia ada lebih kurang 22 jilid. 22 jilid. Satu jilid sama tebal dengan Quran kita. Lebih kurang tebal tu. Satu jilid 22 jilid. Siapa bagi kekuatan kat depa ni boleh karang kitab 22 jilid. Satu bab ya. Allah Taala bagi. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ulama hadis bermadzhab Syafi'i, dia syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari lebih daripada 20 tahun. 20 tahun lebih menyiapkan Fathul Bari syarah ke Sahih Al-Bukhari. Siapa hak bagi kekuatan kat dia? Melainkan Allah Subhanahu wa taala hak bagi kekuatan kat dia. Imam Nawawi patah balik. Imam Nawawi sehari mempelajari, dia sebut sendiri kat anak murid dia, aku mempelajari ilmu setiap hari 12 subjek, 12 mata pelajaran. Semenjak pada cerah sampai tidur duk mengaji 12 mata pelajaran. Ayah-ayah boleh buat usul, kalau ada mesyuarat agung masjid ke, buat usul kat Ustaz Khairul Fitri, start 2021 masjid kita kena buat macam Imam Nawawi, tak payah 12, sehari 20 kitab, 10 kitab kita baca di masjid Pajak Song, menerak bergulin. Orang Pajak Song ni menerak bergulin, kira keluar jadi mufti ya. Sehari 10 kitab, mengaji hak basic sampai hak tahap. Sejam-sejam pun tak apa dah. Sejam rehat 5 minit, buka kitab lain pula. 5 minit buka kitab lain. Balik tu nampak jalan sama ya. Tak nampak dah kanan kiri, kira nampak bantai ya tak gini. Pasal apa? Sehari 10 kitab. Meliu terus otak. Pening tak apa lagi. Meliu habis teruk kan. Balik pun bina biji mata, tengok bini pun nampak macam sport rim kereta dah, nampak gaya dia. Pasal apa? Duk babit kitab tu sehari sampai 10 kitab. Siapa yang bagi ni? Allah Taala yang bagi. Ayah-ayah main malam ni siapa yang bagi boleh main? Bukan motor ke ada minyak. Kalau Allah Ta'ala nak buat motor tak ada minyak pun boleh berjalan, dia main. Nah, itu asbab hukum adat. Kita bab lela tu bab tauhid tu no. Mengaji hukum adat dalam taman ekor no. Tapi hakikat yang buat main siapa? Allah Ta'ala. Ada orang hak boleh main tapi tak boleh main, ada. Pasal apa? Tundukkan playboy itu, dia tengok cerita tu. Tundukkan playboy itu. Siapa berlakon? Saya pun tak tahu lah, pelakon baru pelakon tu. Perempuan tu saya kenal. Siapa dia? Ukasha Senrus. Abang api ya. Ustaz pun dia tahu lah. Allah Ta'ala sibukkan dia dengan benda-benda hak tak sepatutnya dia sibuk. Patutnya dia kena mengaji. Patutnya dia kena faham agama. Ni kalut mirafizah nikah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bodoh punya kerja dah. Ustaz pun naik sama orang, bodoh orang ustaz-ustaz pun.
Mira Filzah kahwin dah, melepas laku. La ilaha illallah. Bini orang kan? Saya duk sebut banyak kali dah di masjid-masjid. Ada orang marah dia, marah pi ya. Nah, kalut dengan bini orang. Mira Filzah nikah, biar pi kat dia lah. Dia nikah dengan orang, bukan nikah dengan bukan apa masalah. Nikah dengan orang pun hang kalut, nikah dengan bukan orang pun hang kalut ke. Dia tak kalut kalau nikah dengan dia. Tak kalut. Ni pening. Ada juga hak ustaz-ustaz ada guni pun ada juga. Tak tahulah apa dia hak dia noh pun kita tak tahu. Lepaslah Mira Filzah. Comel dah. Pak la ilaha illallah. Bini orang tu kan haram hang duk sebut tak ada pasal ni. Kalau orang duk sebut bini kita, bini tu imam tu kalau boleh kat aku lah. Apa kita rasa? Bini haji hadap pergi mengaji di masjid Pajak Song tu. Comel lah kalau boleh kat aku lah. Boleh kat dia pasal apa tak? Orang duk cerita pasal bini kita ni dalam segenap penjuru. Buka WhatsApp cerita bini kita, buka Facebook bini kita, buka internet semua bini kita. Kita berasa apa? Kalau maklum rasa apa maklum? Kalau hatu nak darah, anak perempuan maklum. Maklum, jawab tak? Tak jawab. Baru pakai mask ustaz. Oi, tak dengar ustaz kami bercakap. Anak kita apa ya ayah rasa? Seolah-olah macam anak kita ni seorang pelacur diperlakukan sedemikian rupa. Kira murah sungguh anak kita ni. Jantan yang boleh sebut, jantan yang boleh sebut, jantan. Ni bukan jantan ni. Hak ni jenis apa? Hak ni jenis boya. Bukan boya, hak ni jenis tupai. Boya dia jahat, dia telan makan terus berhabis. Tupai ni jenis tebuk tinggal. Hak ni jenis pokok ni. Minta maaf cakap lah. Sebab itu jangan duk buat perangai kelaku huduh lagu tu. Allah bagi kekuatan, boleh mai, alhamdulillah. Imam An-Nawawi sehari 12 mata pelajaran. Yang kita boleh ambil daripada hadis ni dia, boleh mai masjid, mampu mai masjid sehari 2 waktu, mai 2 waktu. Jangan tinggal langsung. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang kamu tak boleh dapat semua, jangan tinggal semua. Mampu mai sehari 1 waktu, mai, alhamdulillah. Sebab waktu-waktu yang lain kita kekangan kerja dan sebagainya, tak apalah, dimaafkan. Allah pun Maha mengetahui apa kerja kita. Tapi kalau tak ada kerja apa, duduk saja-saja di rumah, duduk sembang pasal apa pilihan raya Sabah, siapa dia masuk calon? Dia cerita tu, siapa dia menteri keuangan tu, di sini 4 bilion, di sini 10 bilion, tahun ni 5 bilion. Dia duduk makan di kedai tu, duduk cemeh hak kawan punya. Hang makan pun balik hak kawan, hang duduk cerita siapa menteri pula dah. Allahu Akbar. Ini orang kita ni tuan-tuan, dia kerja politik tak habis-habis. Sampai tak tahu hala tuju ke mana, mengaji pun tak ke mana, apa pun dia tak tahu. Yang dia nak cari kepuasan dalam hidup dia. Maka hadis yang kita baca malam ni ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, antaranya iltizam dan berazam kita nak buat apa hak kita dah buat, dan sekiranya kita mampu tambah dengan amalan-amalan yang lain, maka kita tambah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terakhir perbincangan kita pada malam ni dia. Hadis ini nak ajak kita bahawasanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bawah tu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nah, Allah Ta'ala nak ajak apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kami nak hak mudah dan kami tak mau hak payah-payah untuk hamba-hamba kami. Maknanya, mau boleh sembahyang, mau boleh puasa, mau boleh tinggal haram, tinggal. Mau boleh buat benda hak kami suruh, buat. Tapi sekiranya mu tak mampu, tak termasuk dalam kelompok yang diwajibkan, tidak jadi masalah, tak jadi masalah. Kerana apa? Kerana inilah menunjukkan keluasan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi itulah yang kita nak sebut pada malam ni secara ringkas, hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang
kita masuk pada hadis yang ke-23. Maklum tolong tulis maklum lah, takut lagi kita tukar. Sehari dia pergi ulang balik ke, pergi cepat sangat pula ke. Hadis yang ke-23 pada bulan depan insya-Allah berkenaan dengan zikir. Berkenaan dengan zikir dan juga kebersihan dan sebagainya, kita akan sentuh pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Dan sebelum daripada tu ibu-ibu sekalian, pengajian kuliah duha kita di kompleks Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah telah pun berjalan semenjak minggu lepas. Setiap hari Ahad jam 9 pagi jemput hadir beramai-ramai. Yang kedua, pendaftaran untuk pelajar baru tahun 2021 di Ma'had kita telah pun dibuka. Ada dua peringkat rendah dan juga peringkat menengah. Peringkat rendah kita ambil daripada darjah 1. 6 tahun pra-tahfiz pintar. Kita lebih fokuskan kepada hafalan. Pasal budak-budak ni dia mengapai cepat. Selalunya darjah 4 dia akan khatam dah, akan habis dah juzuk 30 dan dia akan masuk juzuk 1. Alhamdulillah ada pelajar kita yang ni darjah 5 dah hafal 4 juzuk dah. Laju otak dia. Baru ni ada satu orang Pak Long, dia tanya saya, "Ustaz, sekolah Ustaz selain daripada umur tu boleh masuk tak?" Pasal apa? Pasal dia nak masuk ke? Umur berapa Pak Long? Saya ni umur 68. Allahu Akbar. Tak lagi kita tak ada tengok budak, duk tengok dia pula dalam pondok tu. Jadi sahabat ada Pak Long pi pondok lain lah. Pondok hak khas untuk warga mah ni senang. Kalau duduk dengan budak-budak ni faham-faham lah. Sekali dia sakit demam payah. Hak kedua pula budak-budak ni dia ceragah. Pak Long main dukung kami dah. Pakai kebah gitu lagi Pak Long tu. Nak boleh mengapai pakai tak boleh mengapai terus. Jadi itu peringkat rendah. Peringkat menengah, lelaki dan juga perempuan. Yang lelakinya kita khususkan kepada tahfizul Quran. Tempoh pengajian 4 tahun. Lelaki tempoh pengajian 4 tahun, perempuan tempoh pengajian 3 tahun. Yang lelaki 3 tahun pertama tahfizul Quran, hafal Quran, khatam 30 juzuk dan kita akan buat syahadah Quran 30 juzuk. Dan dalam tempoh 3 tahun tu juga dia akan mempelajari ilmu-ilmu fardu ain yang lain, di antaranya dia iaitulah ilmu tajwid. Tajwid wajib dia kena belajarlah dalam tempoh setengah tahun pertama tu kena tahsinul qiraah, bacaan bagi betul. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, bagi sebut makharijul huruf, huruf tebal, huruf nipis. Ra, innallah, lam tebal, lam tafkhim, tak dibaca innallah, tu lam nipis. Dia baca lam tebal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ra nipis dir, ra nipis tak dibaca ra tebal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak kena tu, tak tepat bacaan dia. Allah, lam dibaca dengan lam taghlidh, lam tebal. Pasal apa lam tebal? Ada sebab-sebab dia. Pasal apa pada kalimah Allah tak dibaca dengan cepat tapi dibaca panjang, 2 harakat, ada mat tu. Walaupun tak ditulis alif kecil tu. Kita bismillah, bismillah, lam tu panjang. Bismillah 2 harakat. Kita tak baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tak, kita bismillahirrahmanirrahim. Tak baca bismillahirrahmanirrahim. Tak. Pasal apa? Lam, alif lam ha, Allah lafzul jalalah, tak diletakkan alif kecil, alif mat, tapi dibaca dengan ada mat. Mesti ada sebab. Maka kata para ulama membezakan antara 2 kalimah, kalimah Allah dan kalimah Allata. Allata ni maksud apa? Tok pekong hal disembah oleh musyrikin. Ejaannya sama.
afara'aitumul lata wal uzza. Al-lata ejaannya sama alif lam lam ta marbutah, al-lata. Nah, jadi apa? Nak membezakan. Maka benda-benda ni perlu kepada penerangan di peringkat awal supaya lepas tu dia baca clear, bacaan dia lancang dan juga tepat. 3 tahun selesai dia mengaji ilmu tauhid, dia mengaji ilmu fiqh, dia mengaji ilmu hadis, dia mengaji tajwid, bahasa Melayu dan juga Jawi. Pasal Jawi ni walaupun orang Melayu tapi tak semua Melayu boleh tulis Jawi. Kita suruh tulis hospital, tulis hospital dalam Jawi. Dia tulis pak cikgu tu kena makan Panadol 4 papan. Pasal apa? Pening, tak tahu budak ni tulis hospital ke dia nak bagi aku masuk hospital, dia fikir hal dia tulis. Tak. Ni balik tulisan ibunda kita, orang Melayu, orang Islam Melayu kita. Nah, tempoh yang seterusnya tahun yang keempat iaitu takhassus, yakni pengajian kitab, talaqi kitab selama 1 tahun, 6 subjek teras. Yang pertama tauhid, ya, yang kedua hadis, yang ketiga fiqh, yang keempat sirah, yang kelima bahasa Arab, nahwu sharaf, dan yang keenam tafsirul Quran. Jadi ada 6 subjek ini dan mereka akan mempelajari harfun ila harfin, satu huruf supaya dia tak mengaji hanya tajuk saja. Tajuk 1 masuk, tajuk 2 tak masuk, tajuk 3 masuk, tajuk 4 tak masuk, tajuk 5 masuk. Duk pilih tajuk pula. Ada mengaji biar menyeluruh, dan bila mana dia sambung ke peringkat yang lebih tinggi, insya-Allah dia boleh memahami dan boleh menghayati setiap kitab yang dia baca, insya-Allah. Tarikh tutup permohonan iaitu pada 15 hari bulan 10. 17-10 kita buat peperiksaan temuduga kemasukan. 17 hari bulan 10 jam 9 pagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa shallillahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.